اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surah 66, baris yang ke-6 daripada atas. Surah 66, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengki supaya hilang nikmat orang lain, dan dengki supaya hilang nikmat orang lain. Ini di antara maksiat hati. Ini di antara maksiat hati. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni pembicaraannya ilmu tauhid, tapi dia ada selit sedikit lah berkaitan dengan maksiat hati. Maksiat hati ni dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf yang mana pembicaraan maksiat hati ni dia kena perinci lah. Bukan hanya apa dia maksiat hati, takabur, riak, ujub, dengki. Tu bilang dia kena perinci molek-molek. Yang mana keempat-empat ni, takabur, riak, ujub, hasad. Kalaulah didatangkan contoh maksiat hati, ni di antara empat ni lah. Takabur, riak, ujub, dengki. Kita sebut dengan hasad. Hasad, dengki. Tapi bicaranya kena berinci satu-satu. Takaburnya apa, riaknya apa, ujubnya apa, dengkinya apa. Kena perinci betul-betul. Kemudian ada tak takabur yang syarak benarkan, riak yang syarak benarkan. Itu kena perinci lah pada situnya. Ada juga seperti dengki juga, tapi syarak benarkan. Lepas tu kata fardu ainnya kena perinci satu-satu. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni dia hanya sebut je lah pelera hati daripada maksiat. Setengah dia maksiat hatinya takabur, riak, ujub, dengki. Setakat tu je. Kemudian didatangkan terjemahan. Apa dia dengki? Dengki ni supaya hilang nikmat orang lain. Rekah gitu je. Dengki, hasad. Hasad tu bahasa Arab. Dengki tu bahasa kita. Cuma kadang-kadang kita pun sebut hasad juga. Hasad dengki kita sebut kan. Hasad dengki. Hasad dan dengki ke, hasad dengki ke tak tahulah. Bahasa Malaysia sebut hasad dengki tau.
Hasad dengki ke hasad dan dengki? Hasad dengki. Jadi dua perkataan. Hasad tu bahasa Arab. Dengki tu bahasa Malaysia. Jadi kenapa jadi bahasa Malaysia jadi hasad dengki? Itu dari segi bahasa lah. Jadi kenapa hasad dengki gitu? Jadi hasad bahasa Arab, dengki bahasa kita. Jadi hasad dengki ni cita di hati. Cita di hati apa ni? Kenang di hati Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat. Cita di hati, kenang di hati, suka di hati Allah Taala tarik hilangkan nikmat orang lain. Ataupun cita di hati turun balak ke atas orang lain. Tu dengkilah tu. Cita di hati, kenang di hati, suka di hati. Nikmat yang ada pada seseorang tu Allah Ta'ala hilangkan, Allah Ta'ala tarik balik. Tu dengki. Ataupun dengki ni cita di hati orang lain ditimpa balak, diturunkan balak. Tu dengki, hasad dengki. Di dalam hati ni. Cuma dalam hati ni ialah terkadang keluar di mulut. Apabila contohnya pekerjaan dia dulu molek naik, kemudian jadi jatuh. Jadi bankrupt dianya. Bila jatuh bankrupt, lama aku tunggu. Bunyi tu. Pada lama aku tunggu maksud apa? Cita di hati Tuhan tarik. Nikmat dia tu kerja jadi molek. Niaga jadi naik. Tu dengki tu keluar mulut. Lama dah aku tunggu. Yang mana hasad dengki ni di antara di antara maksiat hati yang dosa besar. Haram tu ijma' ulama. Bahkan dosa besar. Bahkan hasad ni salah satu dia penyakit hati yang paling besar. Takabur, penyakit hati yang paling besar. Hasad pun sama juga. Dia hasad dengan takabur ni hak maksiat yang pertama di langit. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam AS. Takaburnya iblis ditolak akan apa yang dinyatakan oleh Allah dan dia memandang hina akan Nabi Adam AS. Ini maksiat yang pertama di langit ni. Hasad dengkinya iblis laknatullah kepada Nabi Adam AS yang pada masa tersebut hanya lembaga tanah yang belum lagi ditiupkan roh. Kemudian apabila iblis laknatullah enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam, maka Allah Ta'ala pun menyatakan kenapa kau diperintahkan tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Iblis tetap tolak apa yang dinyatakan oleh Allah. Kemudian iblis memandang hina akan Nabi Adam yang hanya dijadikan katanya, dijadikan daripada tanah. Sebaliknya dia Allah Ta'ala jadikan daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menjadikan aku kata iblis daripada api dan engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Ini dia takabur. Tolak kebenaran dan menghina akan manusia. Al-kibru man batal haq wa ramatan nas. Takabur ni orang yang tolak kebenaran dan menghina akan manusia. Itu takabur lah. Tolak kebenaran. Orang cerita benda sebenar, dia tolak. Kemudian dia menghina orang lain. Mung siapa? Mung ngaji banyak mana? Dia memandang hina kepada orang. Itu dia takabur.
tolak kebenaran dan menghina akan manusia. Sekarang iblis laknatullah tolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah serta menghina akan Nabi Adam AS. Ini iblis lah ni. Jadi kalaulah seseorang yang dinyatakan kebenaran, tiba-tiba dia tolak kebenaran, kemudian dia memandang hina akan orang lain yang nyatakan kebenaran, ini takabur. Ini iblis. Tapi nak ceritanya, hasad satu, takabur satu, itu maksiat yang pertama di langit. Jadi satunya takabur, satunya hasad. Penyakit hati yang paling besar sekali. Takabur dan hasad. Maksiat yang pertama di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Keduanya anak Nabi Adam alaihissalam. Hasadnya Qabil kepada Habil. Hak berkaitan dengan hukum syariah. Hak berkahwin tu tak boleh berkahwin dengan sebab Hawa melahirkan anak berpasang-pasang kembar. Disyariatkan tak boleh kahwin lah sama kembar tu. Dia kena kahwin hak pasangan yang lain. Itu hukum. Tapi Qabil ni tak mau terima. Qabil tak mau terima akan hukum agama Allah. Kemudian didengki kepada Habil sebab Habil akan dapat pasangan kembar dia tu yang lebih cantik. Kemudian pada masa melakukan pengorbanan Habil diterima oleh Allah. Hasad pula, dengki pula Qabil kepada Habil. Itu maksiat pertama di bumi. Hak di langit tu dengki iblis laknatullah kepada Nabi Adam AS. Hak di bumi. Hasadnya Qabil kepada Habil sampai akhirnya peringkat bunuh. Jadi hasad haram, dosa besar, di antara penyakit hati yang paling besar. Dia takabur ni ialah puas hatilah dia dengan kesombongan dianya. Puas hati dengan kesombongan di atas dunia. Haram, dosa besar, balasannya neraka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat tempat kembali di neraka bagi orang yang sombong. Tapi orang sombong ni dia rasa selesa lah dengan sombong dia. Dia berasa sedap lah dengan sombong dia. Dia berasa senang hatilah dengan sombong dia. Adapun hasad ni, dia takkan rasa senang hati. Hasad ni, orang sombong, dia senang hati dengan kesombongan dia. Orang riak, dia senang hati dengan pujian orang. Faham tak ni? Orang hasad ni, hak akhirah tu akhirah lah. Atas dunia ni, dia sakit dah. Atas dunia ni dia sakit dah. Orang takabur, dia tak ada sakit, dia senang. Senang hati dengan kesombongan. Orang riak pun tak adalah. Dengan riak dia, orang pun memuji dia, mengangkat dia. Dia dapatlah habuan nafsu di dunia. Adapun hasad ni, dengki ni, dia sakit atas dunia ni, dia serabut. Sebab orang yang dicipta Tuhan tarik nikmat, nikmat Tuhan tambah. Orang yang dicipta turun balak, tak kena-kena pun balak. Dia lagi bertambah susah hati. Mana yang sakit ni siapa? Orang hasad tu yang sakit. Orang yang dihasadkan, nikmat dia tak ada hilang pun. Kalaulah hasad ni cita di hati, hilang nikmat, hilang sungguh. Apalah, senang hati, puas hati tau. Ni tak ada nikmat yang ada pada orang tu. Tak ada hilang pun. Bukan kata tak ada hilang. Bukan nikmat dia bertambah. Orang yang hasad ni bertambah susah hati, bertambah tak puas hati. Mana orang hasad ni dia memudaratkan diri dia sendiri.
Hak akhirah tu hak akhirah atas dunia ni. Dia memudaratkan diri sendiri. Ada ni. Orang yang dihasatkan tak ada kena apa-apa. Bahkan orang yang hasad ni dia memindahkan pahala kebajikan dia kepada orang yang dihasadkan. Orang yang hasad dia mudarat diri sendiri. Tak ada mudarat pada orang yang dihasadkan. Bahkan orang yang dihasadkan tu dapat manfaat. Mudarat tak kena orang yang dihasad tu. Nikmat Tuhan tak hilang kerana dengki dia. Bahkan dia dapat pula manfaat. Apa manfaat? Allah Ta'ala akan pindahkan pahala kebajikan orang yang hasad kepada orang yang dengki tadi ni kepada orang yang ia dengki. Jadi orang yang dengki ni mudarat di sendiri, serabut. Tengok orang ni dapat nikmat. Kemudian pahala kebajikan batal, pahala kebajikan mudarat dia. Orang yang dihasadkan tak ada mudarat apa, nikmat dia tak hilang. Dapat manfaat pula. Mana? Akan dipindahkan pahala daripada orang yang dengki tadi tu. Yang pahala dibatalkan, pahala tu bukan batal kosong. Akan dipindahkan kepada daftar kebajikan orang yang dihasad. Orang yang dihasad ni biasanya seteru lah. Sebab antara sebab timbul hasadnya seteru, musuh. Kerana dia berbalah, dia berseteru, maka timbullah hasad. Jadi kita kata orang yang dihasad ni seteru. Hasad dia tu seteru tak ada mudarat apa, nikmat tak hilang pun. Seteru dapat manfaat. Tuhan akan pindahkan pahala kebajikan dia kepada seteru tadi. Sebaliknya orang yang hasad mudarat. Hak akhirah tu dak neraka dah. Atas dunia mudarat apa? Serabut tengok nikmat dia bertambah. Apa lagi mudaratnya? Pahala dia terbatal. Dipindahkan pahala kebajikan kepada orang yang dihasad. Ni. Hak hasad ni. Sebut tadi kan takabur ni dia happy, suka, senang dengan kesombongan dia atas dunia. Akhirah di pada masyarakat akan dipijak oleh sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, orang takabur ni. Tapi dapat suka atas dunia. Hasad ni mudarat atas dunia. Ada ni. Dia hasad ni mari daripada tidak redha dengan apa yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tu dapat nikmat, qadak qadar belaka, hak tu hatu belaka. Ada ni. Kenapa kita nak hasad dengki tak puas hati? Dia dapat nikmat atas dunia. Ujian daripada Allah. Banyak nikmat atas dunia, banyak persoalan di hari akhirah. Nikmat didapat tu qada Allah Ta'ala. Redaklah itu bahagian dia. Dan bahagian kita Allah Ta'ala qadakkan kurang. Itu ujian daripada Allah. Perbicaraan di hari akhirah jadi tak panjang. Pada ni. Jadi orang yang hasad ni dia tak berkenan dengan apa yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berkenan. Seolah-olahnya kenapa Allah qadakkan beri nikmat banyak-banyak pada seseorang, kenapa tak beri pada dia? Gitu seolah-olahnya tak puas hati. Pada ni tak puas hati. Macam ginilah. Contoh adik-beradik. Jadi mak ayah ni ada beri lebih. Dia beri lebih kepada adik-beradik. Tak puas hatilah dianya. Itulah. Tak puas hatilah. Kenapa mak ayah bagi gitu? Jadi sekarang ni nikmat tu qada Allah. Dia dengki. Mana apa? Tak puas hati tu. Dengan pembahagian yang diqadakkan oleh Allah. Kita buat contoh tadi. Mak ayah buat pembahagian. Tapi dia tak sukalah. Adalah begini tu. Mana apa tu? Tak puas hati. Tak setuju dengan hak mak ayah kita bagi tu.
Jadi sekarang ni nikmat datang dari Allah. Apabila dengki, tak puas hati, tak setuju, tak redha, tak berkenan dengan nikmat yang diqadakkan oleh Allah. Gitu lah. Jadi macam nak atur hijab Allah Ta'ala. Nikmat yang ada pada orang lain itu semua adalah qada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita redha lah. Nikmat tu bahagian dia. Jadi masalah hasad ni di antara punca besarnya tadilah berseteru. Itu di antara punca besar. Antara punca besarnya adalah berseteru. Sebab dia mari daripada ghadab. Mari daripada ghadab. Dia apabila dia ada ni dia ada rantaian. Satu-satu sifat kecelaan tu ada dipanggil rantaian. Tak, rantaian macam mana? Rantaian macam itulah, qawi itu kan. Apa? Nak memutuskan rantaian ke apa? Dia ada apa? Dia ada satu-satu. Dalam kitabnya dimulai dengan takabur. Dimulai dengan takabur. Daripada takabur lah timbulnya ghadab, marah. Sebab apa kita marah? Sebab mari dia takabur. Orang yang melakukan perkara tu orang yang kita kira orang ni orang rendah dari kita. Cepatlah kita marah. Cuba kalau orang atas daripada kita yang buat perkara yang sama, kita tak marah pun, kita tunduk je, kita hormat je ke dia. Pandai ni? Orang yang lebih daripada kita, yang kita rendah diri kepada dia, dia marah kita pun kita tak nawang. Ada ni. Dia marah kita pun kita tak nawang. Dia buat apa-apa pun kita tak ada marah. Sebab apa? Sebab kita tawaduk, kita merendah diri kepada dia. Kadang-kadang dia buat salah pun kita tak marah. Sebab apa? Sebab kita merendah diri kepada dia. Ke mana? Sebaliknya kalaulah kita sombong takabur daripada dia, dia cakap lebih kurang sikit kita marah dah sama telah dibuat benda salah. Kadang ni. Jadi marah-marah ni mari daripada takabur, ghadab. Daripada marah ni jadi berseteru, jadi dendam, hikdun. Daripada berseteru ni, daripada dendam ni lah timbullah hasad. Sebab tu dah kita pernah berhati antara punca hasad adalah berseteru, di antaranya adalah kerana takabur. Berseteru satu, takabur satu. Tapi dalam kitab dia berseteru ni mari dia takabur dulu. Takabur pergi pada ghadab, marah, pergi kepada berseteru. Hak kita marah, kita boleh lawan dia, kita berkelahi dengan dia. Balah. Tapi kalau kita marah, kita tak boleh lawan dia. Sebab kita cakap kok tak makan cekau. Padat tak makan cekau. Kita marah. Hak kita berseteru ni, kita lawan, kita berkelahi. Ni. Hak ni padan cekau. Kita pun akhirnya putus silaturahim. Ada kadang-kadang kita marah tapi kita tak boleh nak melampiaskan kemarahan orang apa? Bahasa guna sekarang dia tak boleh nak melampiaskan kemarahan sebab apa? Tak boleh. Pandai ni. Tak makan cekok, maka dia pun kemarahan tu masuk ke dalam, dipanggil simpan kemarahan di dalam hati. Kemarahan kita nak lampiaskan di luar, kita tak berani. Akhirnya kemarahan tu masuk ke dalam hati. Simpan kemarahan ke dalam hati. Itu dipanggil hikdun, dendam. Dipanggil hikdun, dendam. Jadi daripada dendam itulah timbulnya hasad. Daripada dendam timbulnya hasad. Dia dah kitab panjanglah dia bicara dendam ni.
Ditimbul bagai-bagai kejahatan daripada dendam. Dalam Sairus Salikin dia ada 8 kejahatan daripada dendam. Yang pertama, hasad. Tu. Dalam Sairus Salikin, dendam ni dia ada 8 kebinasaan, 8 kejahatan. Yang pertama, jadi hasad. Yang kedua, tapi waktu dia panggil macam hasad juga. Dia panggil tashmid. Tashmid ni dia panggil suka hati orang yang dihasad tu turun balak. Dia macam orang yang didendam tu kena balak. Tu dia panggil tashmid. Daripada dendam juga timbulnya tidak bertegur siapa. Daripada dendam timbulnya berpaling daripada orang lain. Dan dendam juga ni timbullah kita mengatakan dan perkataan yang tidak diharuskan. Dan daripada dendam juga timbulnya mengumpat, timbulnya membuka rahsia. Dia macam daripada kejahatan dendam ni. Apa dendam ni? Mari daripada marah tadi lah. Tapi nak cerita ni, daripada dendam timbullah hasad. Sebab orang dendam ni dia berseteru tetapi secara sembunyi, maka timbul hasad. Ini sebab hasad. Berseteru, kemudian takabur, tu sebab hasad. Sebab itulah dalam kitab Penawar bagi Hati didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Hadis ni hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ni. Ini semua rantaian belaka ni. Pak Nabi kata ni rantaian belaka. Apa rantaian? Sambung menyambung lah kita kata. Artinya jangan dengki setengah kamu akan setengah. Jangan dengki mendengki. Dan jangan membelakang dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Jangan memutuskan silaturahim. Ni. Memutuskan silaturahim ni berpunca dari seteru lah. Dan jangan marah setengah kamu akan setengah. Memutuskan silaturahim ni mari daripada marah. Dan jangan membelakang kesengamu akan setengah pada ketika berjumpa. Membelakang ni di antaranya kerana orang sombong. Dan hendaklah kamu bersaudara. Hei sekalian hamba Allah Ta'ala. Jangan membelakang ni di antaranya kenapa? Kerana orang ni sombong. Membelakang juga kenapa? Kerana orang ni dia berseteru. Membelakang ni bila berjumpa, kenapa? Kerana dia berdendam. Dia banyak belakang tu. Ada ni. Kan ada orang kan, dijumpa orang, dia paling ke lain. Sebab apa? Sombong. Ni terkadang. Nabi kata, jangan membelakang sama kamu akan setengah ketika berjumpa. Kan ada orang kan, dia kalau dijumpa dengan orang hok rendah-rendah, kalau dia boleh, dia boleh elokkan diri, dia cuba elokkan diri. Apa? Malah nak bercakap. Siapa orang tu? Orang rendah-rendah je. Tapi kalau orang yang dia merendahkan diri, jumpa dia jumpa mula-mula. Gitulah. Dia jumpa lalu pergi jumpa ambil gambar. Tu. Orang yang dia pandang tinggi. Sebaliknya kalau orang dia pandang rendah, kalau jumpa dia akan lari. Tiba-tiba dia nampak juga. Terpaksalah kena berjabat tangan. Tapi gitulah, tak apa nak layan manalah. Dia nak membelakangkan, dia nak elok nak lari dah. Tapi kawan tu nampak dia. Kawan tu pun marilah tegur, kena. Dia pun layan acuh tak acuh. Dia pun layan acuh tak acuh. Sebab apa? Sebab dia sombong. Sebab dia sombong. Itu Nabi kata, jangan membelakang sama kamu akan setengah ketika berjumpa. Di antara sebab membelakang ni kerana sombong. Sebelum tu Nabi kata, jangan marah sama kamu akan setengah.
Timbul marah ni biasanya mari daripada sombong. Jangan putus silaturahim. Nabi kata, putus rahim ni mari daripada marah. Permulaan Nabi kata, jangan dengki kamu. Daripada putus silaturahim, berseteru, akan timbullah dengki. Kalau ikut daripada hadis ni, kalau ikut rantaian kau, daripada sombong, pergi pada ghadab, pergi kepada berseteru, pergi kepada hasad. Itu yang apa? Rantaian. Ada ni. Hak Nabi kata tu, jangan berhasad, jangan memutuskan silaturahim, jangan marah dan jangan membelakangkan kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Dan hendaklah ada kamu bersaudara. Hai sekarang hamba Allah, orang yang bersaudara sungguh-sungguh ni, nikmat yang saudara dapat dia suka. Saudara dia sungguh-sungguh ni diuji dengan balak musibah, dia pun duka cita sama. Ni orang bersaudara. Ada ni orang yang bersaudara gitulah. Orang bersaudara ni kan, saudara dia dapat nikmat, dia akan tupang gembira. Saudara dia diuji dengan balak musibah, dia tumpang duka cita. Ni apa panggil saudara? Orang yang dengki sebalik tadi. Dapat nikmat, dicita di hati supaya Allah Ta'ala hilangkan, tarik. Kena balak, mujum no dia kena balak. Ni. Ini orang yang berseteru. Orang yang tidak bersaudara. Lepas Nabi kata, dan hendaklah ada kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah Ta'ala. Dia asal ni memang dia kena pelajari daripada awal lagi. Jangan berseteru, jangan sombong, dia ambil dari awal tu. Jangan marah, dia ambil dari awal belakang tu. Barulah mudah pelihara hati daripada hasad. Adapun di hati dia timbul sikit-sikit itu, waktu dia panggil khawatir. Lintasan tu syarat ambil hukum. Hak ni hasad tu dijadikan sifat hati betul benar. Ni barulah dosa besar. Kalau mari lintasan, tengok boleh nikmat Allah dia. Dia mari sedikitlah. Rasa di hati. Tu lintasan, tu syarat ambil hukum. Hak ni memang di hati dia memang orang dapat nikmat tu dia mana ni? Hati dia tidak suka, hati dia tidak berkenan. Dia cerita supaya Tuhan tarik balik nikmat. Itu hasad dengki. Ada ni. Dah orang dapat kerja molek. Dia masa belajar tak tinggi mana belajar. Kerja dia molek. Masa sekolah dulu dia tu tak ada nombor pun. Tapi dia berniaga berjaya. Ni masa sekolah dulu nombor 1 semua dah kelas. Tapi kerja gitu je lah. Jadi dia sombong dengan kepandaian dia. Tengok orang kawan dia ni, hak dalam kelas ni, hak tak ada nombor ni, tiba-tiba hidup dia senang lenang. Kerja dia berjaya. Dia sombong dengan kepandaian dia. Dia orang keluarga lebih-lebih. Dia sombong dengan keturunan. Hak ni keluarga orang biasa-biasa. Keluarga tu daripada mak ayah dia laginya. Jadi kuli keluarga dia je. Keluarga tu jadi kuli keluarga dia je. Pekerja keluarga dia je. Pembantu rumah ke, tukar kebun, tak kira lah. Mana keluarga hak tu memang ni kuli keluarga dia. Tiba-tiba kemudian anak-anak cucu dia berjaya. Ni anak cucu orang hebat ni semuanya tak berjaya. Macam-macam penyakit, dadah lah apalah contohnya. Dia sombong dengan keturunan. Dia tengok orang ni, orang ni kuli-kuli keluarga dia jadi lebih. Tu timbul hasad tu. Dia orang comel pula. Dia orang comel. Tiba-tiba dia sombong dengan comel dia. Dapat pasangan biasa-biasa.
Orang tu tak comel mana. Dapat pasangan baik-baik. Dia sombong ngecomel dia. Tapi pasangan dia boleh biasa-biasa. Anak dia comel belaka ni. Anak dia. Masyhur lah. Kapung tu ratu cantik anak dia tu. Tapi pasangan biasa-biasa je. Hak tu anak biasa je. Pasangan hak lebih-lebih. Ni. Ada ni. Jadi sombong dengan kelebihan comel anak-anak dia sombong. Tiba-tiba pasangan hak tak lebih. Ni timbul hasad ni. Ni cerita bab maksiat hati ni, tak cerita maksiat zahir ni. Daripada hasad ni macam-macam lah. Daripada hasad ni timbul macam-macam. Dengan umpaknya, dengan fitnahnya. Mari daripada hasad tu. Dengan umpak, dengan fitnah. Daripada hasad pula dia pun pergi cari tok bomo. Mari mana tu? Mari daripada hasad lah tu. Dak kawan tu menega maju. Dia pun tengok, dia pun cari tok bomo. Dia tengok kawan tu dapat pasangan yang baik. Pasangan tu pula berbetulan berebut dengan dia juga. Contoh. Dia pun cari tok bomo. Tu dosa besar yang lain pula tu. Tu boleh bawa pada kesyirikan pula situnya. Ini cerita hasad semata-mata maksiat hati. Tapi hati ni raja. Apabila hati itu hasad dengki, maka anggota zahir kat luar akan turut raja. Berperanan samalah. Akan berperanan sama. Ada ni. Dengan umpaknya, dengan menghina. Kadang-kadang orang dengki ni, dia paling belakang, dia tonyek kadang-kadang. Boleh ke dia tu? Dia tak puas hati. Ni. Itu maksiat zahir pula. Pergi sampai ke tahap, cari tok bomo. Dahlah dia berseteru. Berseterulah. Berseteru dalam perniagaan. Berseteru, berlawang ketika nak pilih pasangan. Tiba-tiba saingan perniagaan dia maju. Ni timbul deki. Tiba-tiba saingan dia nak rebut pasangan tu, menang dia. Jodoh Allah Taala qadakkan dengan saingan dia. Gitu lah. Kenapa? Kerana dia berseteru. Kadang-kadang tak ada kerana berseteru pun. Hanya semata-mata dalam kitab Penawati kata jahat nafsu. Dia tidak ada saingan menega pun. Orang tu menega maju, dia tak menega barang tu. Tak ada kena-kena dengan dia. Tak ada saingan pun dengan dianya. Tapi jahat nafsu, dia deki juga. Dia pun cari tu bomo. Kadang-kadang hak jodoh baik itu bukan saingan dia. Pada ni, bukan saingan dia. Tak ada kena-kena dengan dia. Tapi orang tu dapat jodoh baik. Dia pun dengki. Kalau dia bersaing, dia pun berlawang, dia pun berseteru. Tu nampaklah punca deki. Dah dia berlawang berbuk ni kan. Berbuk orang lelaki ke berbuk perempuan tak kira lah. Berbuk. Jodoh yang tak Allah qadakkan dengan seseorang. Dia pun jadi nak marah. Dia pun jadi dengki. Dia pun cari tok bomo. Ada orang tak adanya. Tak ada kena-kena. Sebab dia ada pasangan dah. Orang tu boleh pasangan baik ke mana? Dia ada pasangan tak ada berbuk pun. Tapi hati jahat. Dia tak puas hati tengok pasangan orang tu boleh pasangan lebih baik daripada dia. Ni tak ada kerana berseteru, tak ada kerana bersaing, berlawan, bukan. Semata-mata jahat nafsu ni. Ini bicara bab hati ni. Dia kalau bersaing, gitulah. Orang menega kan? Orang menega, ujian besar. Berniaga ni sebelah-sebelah. Kan berniaga pasar mana kan? Dia letak satu tempat, satu perniagaan. Satu jenis perniagaan. Tapi satu jenis perniagaan, ramai yang tukang jual. Tapi di sini bahagian apa ni? Bahagian hak ni lah, bahagian runcit. Kalau pasar ada kedai hak runcit. Ni bahagian ikan.
ikan belaka. Ni bagang sayur. Sayur belaka kan gitu kan. Ha. Tiba-tiba hok kedai tu penuh pelanggan. Kedai kita ni kok kelik tengok. Tu ujian tu, ujian. Kena redha dengan qada Allah. Rezeki masing-masing. Kalau rezeki itu secupok lah. Kalau segantang lah. Tak akan jadi berubah. Secupok lah. Segantang, redha. Boleh secupok sikit. Tak apalah, redha, sabar. Boleh segantang, banyak. Kena syukur molek sebab rezeki tu banyak. Ada orang kata pula, rezeki cupok tak akan disegantang ni lah. Puncanya mundur orang Islam. Ada orang ceramah gitu. Ada. Orang agama lah ceramah. Orang agama ceramah. Dia bukan ceramah, ditulis. Maknanya berpegang rezeki secupok tak akan disegantang. Inilah puncanya mundurnya orang Islam, orang Melayu kita. Berpegang seumpama tu. Berpegang rezeki secupok tak akan disegantang. Jadi mundur lah orang Islam kita. Dan memang kita berpegang rezeki secupok tak akan disegantang. Lepas tu jadi malah secupok ke segantang kita tak tahu ke tahu. Bangun pagi, secupok hari ni, tidur semula. Bangun awal-awal pun tak guna juga. Baru pagi, segantang. Bangun cepat-cepat, boleh banyak. Faham ni, secupok segantang ni. Jangan duk mikir pula. Kena bayar video puasa zakat fitrah ni. Kan ni bukan video puasa zakat fitrah ni. Kan video puasa kan secupok. Zakat fitrah segantang. Kita bukan nak bicara video puasa dengan zakat fitrah. Cupok tu sikit. Segantang tu banyak. Kita tahu ke secupok ke segantang? Kita tak tahu. Kita pun usaha boleh secupok. Itu qada azali takkan disegantang. Kita redha, kita sabar. Gitu je lah. Kenapa nak mundur pula? Dia kata berpegang sekecupok takkan disegantang tu nak dimundur. Itulah pegangan kitanya. Itu pegangan kita. Kita berpegang secupok segantang qada Allah. Kita wajib redha akan qada Allah. Itu tasawuf sifat mahmudah. Rezeki secupok segantang qada Allah. Pegangan. Sifat mahmudah di hati, redha akan qada Allah. Terima. Setuju. Puas hati. Suka hati, itu redha dengan qada Allah. Kita boleh secupok, saingan sebelah tu boleh segantang, kita redha, itu qada Allah. Tapi ujianlah. Hak boleh segantang tu pula disombong pula dengan kitanya. Hak tu nak marah lalu ni redha. Boleh secupok, alhamdulillah. Tak boleh banyak. Dah, main duk penuh je hak dia. Hak ke tempat kita tak ada apa-apa nak ada orang. Tiba-tiba orang hak boleh segantang tu cakap angin pula, cakap besar pula. Kata pula macam-macam. Timbullah nak marah. Nak marah tu timbullah dendam. Dendam tu timbullah hasad. Kan ni? Ujian lah tu. Boleh secupok, ujian. Kemudian orang boleh segantang pula, Tuhan uji dia dengan sombong pula atas kita. Sabarlah, sabar. Redha. Dia kata macam-macam ke kamunya. Dia merendahkan kamu. Hak kamu berjual tu tak lakunya. Hak dia je laku. Dia cakap sedap. Dia katalah kalau kata jual makanan tak sedap. Jual kuih tak sedap. Dia kata macam-macam kamu. Pada ni. Dan dia sombong dah ni. Dia sombong dengan dia berniaga maju. Dia sombong. Dia kata pula kepada orang yang cekicupok cekicupok ni redha dah. Dia kata macam-macam. Timbullah marah. Kena redha lah juga. Redha. Itu ujian daripada Allah. Tak jadi redha. Timbul marah. Timbul dendam. Timbul hasad pula kemudian. Mana apa? Dia, orang ni orang takabur. Orang ni orang hasad.
Orang ni orang takabur, sombong dengan rezeki segantang. Hak ni pula rezeki cupok, dia hasad. Dua-dua neraka belaka. Hak ni rezeki cupok, dia sombong. Dia kata macam-macam dengan rezeki, dia rezeki segantang, dia sombong. Dia kata macam-macam kepada rezeki cupok. Rezeki cupok ni pula marah, dia pun dengki. Jadi rezeki segantang, sombong. Rezeki cupok jadi hasad. Dua-dua neraka. Ni ujian. Cakap bolehlah cakapnya. Cakap boleh. Cuba kalau duduk sebelah-sebelah gitu. Bagaimana? Kan tak tengok kat kedai kan. Hak ni penuh. Hak ni tak ada. Mana gamuk nega gitu? Tu boleh tahan lagi. Sebab apa? Sebab tempat tu, saya contoh pasar tadi, tempat tu buka. Mana buka, dia pun carilah orang nak berniaga. Dia panggil apa? Luk tau. Luk kedai. Luk orang panggil tau. Ke tanah je luk. Kedai luk juga tau. Dia pun bagi luk. Mana sama-sama berniaga. Macam mana dengan kita berniaga seorang? Kita berniaga seorang berjaya. Ada orang tiru, buat sebelah kita pula di tanah dia. Kau nak kamu? Ni berniaga saingan, tapi tempat tu bukan luk tu sama-sama mula je. Tak ada siapa tiru siapa. Situ memang barang cik, tak ada tiru siapa. Itu memang ikan, tak ada tiru siapa. Hak ni kita berniaga seorang berjaya tepi jalan contohnya. Orang sebelah pun tiru sama. Kan kadang-kadang kan orang suka niru kan. Sepak jenis yang sama berniaga kan. Tiba-tiba orang hak tiru kita tu jadi maju dia pula daripada orang hak asal. Pelanggan orang asal ni lari pergi pada hak niru tu. Kau nak kamu? Kau nak kira? Hak tu boleh secupok, dia boleh segatang. Hari tu dia boleh segatang, dia hak berniaga seorang, memang segatang lah dia. Bukan segatang tau. Apa ke? Setang. Cupok, gatang, banyak lagi ke apa? Banyak apa? Kita ni adalah gram, kilo, tang tau. Cupok, gatang, atas ada gatang apa? Hak lama, tak ada dah tau. Piko. Satu piko apa gatang? Satu piko apa gatang? Pak cupok, satu gatang. Berapa gatang satu piko? Apa nak kita? Tak tahu belakang kita ni. Mana banyak lah, banyak. Dialah dah seorang. Tiba-tiba merudung. Hak spiko turun segatang, hak segatang turun secupok. Itu qada Allah, wajib redha. Tu ya. Tapi itu ujian. Kalau tak tahu ujian, tidak redha, maka timbul hasad, dosa besar. Daripada hasad timbullah khianah, cari tu bomo. Itu buat pada kesyirikan pula. Kalau bomo ni tak ada. Sebabnya dengki tu je. Dia kena buat dia orang bomo. Kenapa? Dengki. Kan ada. Dia kena dibomohkan oleh orang. Orang tu dengki. Ada. Orang sanggup cari tu bomo, buat kerja haram dosa besar tu yang boleh menjatuhkan pada kesyirikan tu. Kenapa? Kerana hasad. Kerana dengki. Tapi tak adalah ujian. Kita dok kena dok kena uji gitu. Nega barang sama, kita yang mula, dia yang tiru, kita merudung, yang tiru jadi maju. Mana? Tutup kedai tau. Tutup pergi pindah duduk kapal lain, berniaga kapal lain. Dah kalau hati kita tak tahan. Tiba-tiba yang meniru, yang rezeki segantang tadi ni,
Rezeki sepiku tadi ni sombong pula. Kata pula kitanya hak asal. Kata mana? Dia sombong waktu dia dengan Tuhan lah. Rezeki dia sepiku, segantang. Yang hak mula buat menega ni, daripada sepiku tu segantang, lepas tu jadi secupok. Dia kata macam-macam pula. Kena redha lah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian mereka tu. Dunia sementara. Boleh rezeki banyak. Panjang hisab pada hari akhirah. Rezeki sedikit, ujian besar atas dunia, tapi akhirahnya hisabnya tak panjang. Itulah. Tu kena ni kena jaga hati betul-betul lah. Jaga hati betul-betul. Dapat nikmat ke apa ke, itu semua adalah qada daripada Allah. Kita wajib redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadakan kita rezeki cukup, kita redha. Orang qadakan orang rezeki segantang, kita redha, kita tidak hasad. Gitu. Rezeki masing-masing. Lepas tu macam mana nak jadi rezeki tu jadi tak mari di hati kita? Kita kena bersaudara antara satu sama lain. Saudara seagama. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Dan hendaklah kamu bersaudara, hei sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita ni hamba Allah belaka. Kita dah nak atur. Cupok ke, segantang ke rezeki, kita tak nak atur. Sebab kita hanya hamba Allah yang wajib redha dengan qada Allah, yang wajib sabar dengan ujian daripada Allah, yang wajib syukur dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita hamba Allah, hidup atas dunia hanya sementara sahaja. Tak ke mana pun Kemudian hak hasad ni, hak hasad ni dia semata-mata hilang nikmat yang ada pada seseorang. Adapun kalau seseorang tu dapat nikmat, seseorang tu dapat nikmat, dengan nikmat dia tu tiba-tiba dia buat maksiat. Semenjak nega dia maju, Allah jadi peseng lain dah. Masjid-masjid pun tak nitah dah. Jadi banyak poya-poya dah. Masa dulu-dulu ada masjid sama. Lepas nega maju ni jadi banyak kok lain. Banyak poya-poya. Maka timbullah di hati cita Tuhan tarik nikmat dia. Kenapa nikmat digunakan untuk maksiat? Itu tak panggil hasad. Itu dipanggil ghairatun, dipanggil. Ghairatun ni kalau ikut makna asal cemburu lah. Ikut makna asal dipanggil cemburu. Cemburu apa? Cemburu lah. Nikmat Tuhan beri dia guna kok lain. Ini dipanggil ghairatun. Ghairatun ni kalau terjemah kita gak cemburu asal makna. Cita di hati Tuhan tarik nikmat kerana seseorang gunakan nikmat pada maksiat. Itu bukan hasad. Kadang-kadang sebut hasad juga, bukan hasad tu. Dipanggil ghairatun. Kadang orang sebut itu hasad yang dibenarkan. Ada? Disebut hasad yang dibenarkan. Hasad dibenarkan macam mana? Cita di hati nikmat Allah Ta'ala hilangkan kerana dia menggunakan nikmat untuk melakukan maksiat. Dia panggil hasad yang dibenarkan. Nama sebenar dia ghairatun. Asal makna ghairatun ni cemburu asal makna. Itu bukan hasad yang diharamkan.
Yang mana kalau biasa misal tok guru, hak biasa misal tok guru lah. Ni tok guru pondok misal. Dia rajin belajar. Rajin belajar, kemudian ayah dia beli motor. Beli motor duduk pondok ni biar mudah pergi mari. Ada motor kan mudah pergi mari kan. Jadi ayah dia pun beli motor ke dia. Oh, lepas boleh motor. Oh, banyak dah ponteng kelah. Oh, gi situ, gi sini, gi situ, gi sini. Kuat jalan ada motor. Masa tak ada motor tu, kuat belajar. Ayah ni tengok anak dia rajin belajar, ayah dia pun beli motor. Kalau ada apa-apa faham, mudah nak ke mana? Nak ke mari lah, nak pergi mari mana mudah. Tapi lepas boleh motor, dia jadi salah guna dah motornya. Banyak jalan. Maka timbul cita di hati. Kalau ayah dia tarik balik motor tu, mujur. Tu. Itu cerita hilang nikmat kawan tu. Kawan tu dapat motor tu nikmat. Dia cerita di hati, oh kalulah ayah dia ambil semula motor tu, berkenang sungguh. Mujur sungguh. Sebab apa? Ada motor ni tak jadi belajar budak ni. Hak tu bukan hasad yang diharamkan. Bukan hasad yang diharamkan. Sebab cerita di hati hilang nikmat yang disalah guna. Nikmat yang disalah guna. Tu bukan hasad yang diharamkan. Kemudian kalau kita nak barang sama macam didapat, itu dipanggil ghibtatun. Ghibtah ni dia nak barang sama macam kawan dia dapat. Itu dia panggil ghibtah. Kawan dia berjaya, dia nak berjaya macam kawan dia. Itu dia panggil ghibtatun. Ghibtah ni panggil apa? Mana dia cerita nak dapat nikmat sebagaimana nikmat yang dapat pada orang lain. Panggil ghibtah. Kalau kita bahasa kita panggil benda? Idola. Idola lain. Apa dia? Dok, kawan kita meniaga jaya ni. Kita cerita di hati nak berjaya macam dia. Dia panggil apa? Aspirasi. Gitulah. Tu dia panggil ghibtah. Dia bukan cerita nikmat orang lain tu dihilangkan. Dia nak dicerita di hati nak nikmat sama. Itu dia panggil ghibtah. Hak tadi cerita di hati hilang nikmat yang disalahgunakan. Itu dia panggil ghairatun. Asal makna cemburu. Apa ni cemburu? Dicemburulah nikmat Allah disalah guna. Hak tu bukan hasad yang diharamkan. Hak tu bicara bab hasad ni, hak tu fardu ain belaka. Kena perinci satu-satu, kena faham satu-satu. Sifat-sifat kecelaan dalam kitab Pati Paridah ni hanya sebut sahaja. Hanya sebut dan setengah daripadanya dan dengki supaya hilang nikmat orang lain. Gitu je. Setakat tu je. Sebab kitab Pati Paridah bukan kitab tasawuf. Hanya didatangkan tajuk berkaitan dengan pelera hati daripada maksiyah. Maksiyah hati, sifat-sifat kecelaan. Dan cerita hendak mengekal maksiat. Ni pun maksiat hati juga. Cerita nak mengekalkan maksiat. Maksiat tu satu dosa dah. Maksiat tu satu dosa. Cerita di hati nak mengekalkan maksiat, itu dosa hati. Dia dedah aurah, itu maksiat zahir. Tapi cerita di hati, dia nak gitulah. Orang nasihat, orang apa, biar. Mana cerita di hati, dia nak kekalkan dengan dedah aurah. Itu maksiat lain, itu dosa lain. Di dedah aurah tu maksiat zahir. Cerita di hati nak mengekalkan maksiat, itu maksiat hati. Dijahil fardu ain, itu dosa yang besar.
Cerita di hati, biar jahil fardu ain pun. Tu dosa yang lain pula. Cerita hendak mengekal maksiat. Wallahu a'lam. Depan tu, dan sayang dengan perkara yang wajib seperti zakat dan lain. Dan sayang. Sayang ni apa? Bakhil. Tengok kitab kita ni. Dan sayang dengan perkara yang wajib seperti zakat dan lainnya. Yang lain ni nafkah wajib. Yang lain ni umpama nazar. Yang lain ni umpama kafarah. Jadi sayang dengan perkara yang wajib. Sayang ni bakhil lah. Sayang ni bakhil. Kita sebut ke apa? Nyayang tau. Allah dia ni nyayang sungguh lah. Hak dia. Hak orang jelanok. Hak dia kok nyayang sungguh. Sayang tu sayang. Bukan sayang. Kita sayang ni sayang tau. Bukan. Sayang mana apa? Bakhil. Bakhil daripada yang wajib. Bakhil daripada zakat. Itu yang dicela pada syarak. Bakhil daripada sedekah jarah yang sunat, itu tidak dicela pada syarak. Tapi waktu merugikan akhirah. Waktu merugikan akhirah. Hak bakhil sifat kecelaan, bakhil daripada yang wajib. Bakhil daripada nak bayar zakat. Itu bakhil yang dicela pada syarak. Dia bakhil, dia kedekut. Nak sedekah jarah infak ni kok Allah lah. Sayangnya dia, nyayangnya dia. Itu bakhil yang merugikan akhirah. Bakhil yang merugikan akhirah. Orang sedekah jariah dapat pahala yang berpanjangan. Tiba-tiba dia bakhil, dia bakhil daripada sunat, maka akhirahnya rugi. Bukan kata bakhil ni kok Allah dia ni bakhil sungguh. Orang mari minta derma nak masjid, duit banyak. Allah duit derma sikitnya bakhil ayah haji ni. Haji bakhil. Bakhil apa dia? Zakat tak bayar. Bakhil dia nafkah keluarga tak sempurna. Bakhil dia Mekah pun tak pergi Mekah mana? Dia panggil dia haji bakhil kan? Haji dah tu, bakhil apa lagi? Tak dia panggil bakhil dah lah. Dah, bakhil. Dah, orang kutip derma, duit banyak. Wis RM10. Allah lah, bakhilnya lah. Dah dia, orang susah tak apa RM10. Orang kaya ni. Allah bakhil. Tu sifat kecelaan. Bukan. Tu bukan sifat kecelaan. Sebab tu bakhil daripada yang sunat. Tu kena faham huruf molek pula. Tapi bakhil seumpama tu merugikan akhirah. Dok, kadang-kadang orang mari ceramah nak dapat infak yang sunat, dia baca ayat bakhil daripada umpama zakat. Salah sangat tu. Mari ke masjid nak kutip infak derma, ayat Quran banyak cerita kelebihan infak. Hadis Nabi banyak cerita bab kelebihan infak. Baca ayat itulah kelebihan. Baca ayat kelebihan. Dia kelebihan ni pergi kepada amal-amal yang sunat. Tiba-tiba dia mari nak kutip derma. Infak yang sunat, dibaca ayat orang bakhil daripada umpama zakat. Dah kena tu. Dah kena seumpama tu. Jadi orang tak bakhil, derma banyak ke dia. Dia nak masjid. Itu infak yang sunat. Dia bakhil dia infak yang sunat, dia rugi hari akhirah.